Okey, selamat pagi, selamat sejahtera pada semua pelajar 3 gigih. Selamat pagi, cikgu. Okey, so tahniah kepada anda semua kerana masih lagi bersemangat dan berjaya untuk bersama-sama cikgu pada pagi ini dalam kelas sejarah PDPR. Dan tahniah juga kerana berjaya untuk menepati masa, mengikut jadual yang telah ditetapkan. Yang mana sepatutnya tak ada masalah. Sepatutnya tak ada masalah dari segi masa. Sebab ini merupakan macam hari sekolah. Macam hari sekolah yang mana kita datang sekolah seperti biasa sebelum pukul 7. Dan 7.30 kita dah start PDPC. PDPC. Tapi sekarang kita normal baru. Di musim PKP kita PDPC ditukarkan kepada PDPR. Itu je. Yang lain sama. Kita bangun pagi, kita mandi-mandi, kita siap-siap nak pergi ke sekolah. So sekolah kita dalam bentuk PDPR secara atas talian. Itu je beza dia. Tapi kecuali mereka yang ada masalah lah dengan talian internet dan juga gadget. Itu kita tak boleh nak kata apa lah. Itu masalah teknikal. Okey, tapi dari segi pengurusan masa, sepatutnya tak ada masalah. Jika ada apa-apa masalah melibatkan gadget ataupun melibatkan data, sila maklumkan di grup Telegram. Di grup Telegram, mungkin cikgu akan bantu awak dari segi apa modul lah. Cikgu akan pergi modul ataupun mengadakan kelas secara offline. Mengadakan kelas secara offline. Okey, so hari ini kita akan sambung perbincangan kita. Masih lagi dalam subtopik yang kedua dalam bab yang kelima. Kita belum habis minggu lepas. Yang mana minggu lepas kita dah membincangkan berkaitan dengan strategi. Strategi yang digunakan oleh James Brooke untuk mendapatkan Sarawak daripada Kesultanan Brunei. Dan juga kita juga telah berkenalan dengan beberapa orang tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa Brooke di negeri Sarawak. Itu yang kita bincang pada minggu lepas. Cikgu harap awak masih boleh ingat antara tokoh-tokoh yang terlibat dan juga strategi yang digunakan. Ada berapa strategi yang digunakan? Siapa boleh jawab? Ada berapa strategi yang telah digunakan oleh James Brooke untuk menguasai negeri Sarawak? Siapa boleh bagi? 4. 4. Bagus. Apakah 4 strategi tersebut? Yang pertama, Justin kata 4. Lagi? Rundingan, Rundingan. Lagi. Yang kedua, pungutan, ugutan. perjanjian, ketenteraan. Perjanjian dan juga ketenteraan. Itulah 4 sahaja 4 sahaja strategi yang digunakan oleh James Brooke untuk menguasai negeri Sarawak. Daripada 4 itu pula, kalau rundingan, dengan siapa James Brooke mengadakan rundingan? Ni kita refresh sekejap apa yang telah kita belajar minggu lepas supaya kita tak lupa. Supaya bila kita sambung pada hari ini, awak masih lagi ingat sambungan daripada cerita minggu lepas. Macam kita tengok drama. Drama kan dia ada sambungan-sambungan. Jadi kita kena tahulah apa cerita minggu lepas. Kalau kita nak tengok minggu ini. Macam tu juga. Kita nak belajar hari ini, kita kena tahu apa yang kita dah belajar minggu lepas. So kita dah belajar tentang 4 strategi yang digunakan oleh James Brooke. Strategi yang pertama, rundingan. Dengan siapa James Brooke mengadakan rundingan? Siapa boleh respon? Cepat. Cikgu tunggu Di chat pun boleh. Boleh komen di chat ataupun boleh respon secara Cikgu, voice. Ya. Panggilan Raja Muda Hashim. Pangeran Raja Muda Hashim. Dia telah mengadakan rundingan dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Supaya Raja Muda Hashim ni jumpa dengan James Brooke. Supaya dapat membantu beliau untuk menyelesaikan masalah pertelingkahan di negeri Sarawak. Tapi ada syarat Ada syarat dia. Apa syarat dia? Cikgu, Yep. syarat ialah Pangeran Hashim perlu menyerahkan Sarawak kepada beliau. Betul. Dengan syarat dia, Pangeran Raja Muda Hashim perlu serahkan Sarawak. Ataupun Pangeran Raja Hashim ni tawar. Kalau kau dapat menewaskan ataupun menyelesaikan masalah pertelingkahan di Sarawak, aku akan serahkan Sarawak kepada engkau. Itu tawaran Raja Muda Hashim ataupun Pangeran Raja Muda Hashim kepada
James Brooke. Nah, itu yang menyebabkan James Brooke bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Sarawak dan dia berjaya. Dia berjaya mendapatkan Sarawak. Okey, strategi yang kedua, ugutan. Dia menggunakan ugutan. Cikgu, strategi ugut dilakukan oleh James Brooke sebanyak 2 kali. 2 kali. Okey, yang pertama dia ugut Pertama, siapa? Pangeran Raja Muda Hashim. Yang pertama dia ugut Pangeran Raja Muda Hashim. Sekarang ni dia dah berjaya. Okey, dia dah berjaya selesaikan masalah di Sarawak. Lepas tu dituntut lah. Okey, tadi kau janji nak serahkan Sarawak pada aku. So mana janji kau? So dia ugut. Dia kata kalau kau tak serahkan Sarawak, aku akan serang lagi Sarawak. Tu ugutan ugut macam tu. Kalau kau tak serahkan, aku serang. Dia ugut Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyerang Pangeran Raja Muda Hashim tu di Sarawak. Okey, kalau dia tak serahkan. Itu ugutan yang pertama. Ugutan yang kedua dengan siapa? Orang lain. Orang lain. Ada berapa orang ni? Ada 11 orang dengan cikgu. Respon sikit. Jesslyn tadi dah respon di chat. Raja Muda Hashim. Okey, lagi. Pihak yang kedua yang diugut oleh oleh James Brooke. Diugut siapa lagi? Sultan Omar Ali Saifuddin. Sultan Omar Ali Saifuddin. Itu pihak yang kedua yang diugut. Tapi dia ugut Sultan Omar ni bukan dia ugut seperti mana dia ugut Pangeran Raja Muda Hashim. Kalau Pangeran Raja Muda Hashim dia ugut direct. Kalau kau tak serahkan Sarawak, aku akan serang Kuching. Aku akan serang negeri Sarawak. Tapi dengan Sultan Omar Ali Saifuddin ni dia bukan pergi jumpa terus ugut macam tu. Tapi secara tidak langsung. Secara tidak langsung ni dia pergi jumpa cara baik. Dia pergi jumpa. Tapi dia jumpa tu dibawa sekali dengan Angkatan Tentera Laut British belakang dia. Macam kita lah. Okay. Tan Boon Zian pergi jumpa dengan Jesslyn. Tapi Tan Boon Zian pergi jumpa dengan bawa bodyguard 4 orang belakang. Okay, nak mintakan persetujuan daripada Jesslyn. Agak-agak Jesslyn bagi tak kalau tengok ramai bodyguard belakang ni. Besar-besar pula tu. Nanti kalau tak bagi kena pukul. Macam tu lah. So secara tidak langsung kita panggil. Okay, dia ugut Sultan Brunei untuk serahkan Sarawak kepada beliau. Itu yang digunakan oleh James Brooke. So ada dua pihak yang terlibat dalam ugutan. Satu Pangeran Raja Muda Hashim. Satu lagi adalah Sultan Omar Ali Saifuddin. Okey. Strategi yang ketiga. Dia menggunakan perjanjian. Ada berapa perjanjian yang dibuat oleh James Brooke? 2. Dua. Sama juga. Ugutan 2 pihak. Perjanjian pun 2 perjanjian. Satu perjanjian dengan siapa? Dia sama je. Lebih kurang sama je ni. Raja Muda Hashim. Raja Muda Hashim. Sultan Omar Ali Saifuddin. Yang kedua Sultan Omar Ali Saifuddin. Yang berbezanya adalah tahun. Dengan Pangeran Raja Muda Hashim, dia mengadakan perjanjian pada tahun 1841. Okey. Dengan Sultan Omar Ali Saifuddin, dia adakan setahun kemudian pada tahun 1842. Itu je beza dia. So kenapa perlu perjanjian? British apa-apa kuasa barat pun bila dia nak mendapatkan suatu kawasan, dia akan buat perjanjian sebagai bukti, sebagai mengukuhkan lagi kedudukan mereka di suatu tempat. Kerana kalau dia didakwa ke apa, dia ada bukti yang mana telah ditandatangani oleh Sultan, yang menandakan penyerahan kawasan tersebut kepada kuasa barat, termasuklah James Brooke. So ini sebagai bukti yang mengesahkan kedudukan beliau di negeri Sarawak. Mula-mula dia tanda tangan dengan Raja Muda Hashim, tapi tak kukuh lagi sebab Sarawak bukan milik Raja Muda Hashim. Sarawak milik Kesultanan Brunei. So dia kena jumpa Sultan Brunei, dapatkan tanda tangan Sultan Brunei untuk mengesahkan Sarawak diserahkan kepada James Brooke. Sebab itulah ada 2 perjanjian. Perjanjian yang pertama Raja Muda Hashim, sebab Raja Muda Hashim yang offer dulu Sarawak kepada James Brooke. Tapi Sarawak bukan milik Raja Muda Hashim. Okay, Sarawak milik Kesultanan Brunei. Jadi dia kena jumpa dengan Sultan Brunei untuk dapatkan satu lagi perjanjian, satu lagi tanda tangan perjanjian untuk mengukuhkan, mengesahkan kedudukan beliau di negeri Sarawak.
Itulah perjanjian strategi yang ketiga. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Alright. Bagus. Okey. Dan yang keempat yang terakhir sekali adalah ketenteraan. Okey, dia menggunakan strategi ketenteraan. Okey. Bila ketenteraan ni dia menggunakan tentera lah. Menggunakan tentera untuk mendapatkan kuasa di Sarawak. Dan dia dibantu oleh kapal HMS Dido. Yang dimiliki oleh tentera laut British. Ini adalah backup kepada James Brooke lah dalam mengukuhkan kuasa beliau ke negeri Sarawak. Okey, kapal HMS Dido. So awak kena ingat dua buah kapal Satu kapal milik James Brooke sendiri. Apa nama kapal milik James Brooke? Siapa ingat? Minggu lepas kita dah bincang juga. Apa nama kapal milik James Brooke? Siapa boleh bagi jawapan? Silakan. Kita ada bincang juga minggu lepas. Kita dah sebut. James Brooke telah datang ke Sarawak dengan kapalnya yang bernama apa? Siapa boleh jawab? Ni pun pernah keluar dah soalan objektif tentang kapal ni. Betul. Tambun Zian. Kapal Royalist. Okey, kapal Royalist. Itulah nama kapal James Brooke. Dan dia dibantu oleh tentera laut British dengan melalui kapal HMS Dido. So awak jangan bertukar HMS Dido milik tentera laut British, Royalist barulah kapal milik James Brooke. Okey, boleh. Okey, itu adalah 4 strategi yang digunakan oleh James Brooke untuk mendapatkan negeri Sarawak. Okey. So pada hari ini kita nak lihat pula. Sekarang ni Sarawak yang dimiliki, yang berjaya diduduki oleh James Brooke adalah Sarawak di bahagian ini sahaja. Okey, Sarawak di bahagian ini sahaja yang berjaya dimiliki oleh James Brooke. Sedangkan negeri Sarawak ni besar. Sarawak ni sampai sini, sampai ke kawasan merah ni. Ini adalah kawasan Sarawak. Okey, so sekarang ni pada peringkat yang pertama ni pada tahun 1841, inilah kawasan yang berjaya diduduki oleh James Brooke. So sekarang ni pada hari ini kita nak bincang pula. Okey, bagaimana James Brooke mengukuhkan kuasa daripada kawasan Kuching ni, di kawasan kecil ni, kepada seluruh kawasan hinggalah ke hujung ini. Okey, tidak termasuk Brunei lah, tidak termasuk Brunei. Yang kecil ni, yang cikgu conteng warna kuning ni. Okey, ini adalah Brunei. Tak nampak pula kuning Okey, ni negeri Sarawak. Okey, ni Brunei lebih kurang cikgu lukis lebih kurang je tu. Okey, warna biru lah. Okey, yang cikgu conteng warna biru ni, ini adalah Brunei. Okey, Brunei yang ada sekarang. Okey, kecil dia kecil Okey, so pada hari ni kita nak bincang bagaimana James Brooke daripada kawasan Kuching ni, dia nak meneruskan sedikit demi sedikit sehinggalah sampai ke kawasan hujung sempadan antara Sarawak dengan Sabah. Itu yang kita nak bincang, kita nak buat aktiviti pada hari ini, yang mana di bawah tajuk pengukuhan kuasa James Brooke. Pengukuhan kuasa James Brooke di negeri Sarawak. Okey, pengukuhan kuasa James Brooke di negeri Sarawak. Okey, ni tajuk dia. Okey, yang mana dalam tajuk ni kita akan bagi kepada 2 aktiviti. Satu, awak menjelaskan bentuk pengukuhan. Okey, bentuk pengukuhan yang dibuat oleh James Brooke di negeri Sarawak. Apa pengukuhan-pengukuhan yang dibuat, dia buat apa, dia kukuhkan apa, dia adakan pentadbiran ke, dia ubah pentadbiran ke, dia tambah tentera ke. Itu apakah itu antara pengukuhan-pengukuhan yang dibuat untuk mengukuhkan lagi kuasa dia di negeri Sarawak. Okey, dan juga kita nak lihat dari segi peta kawasan
Okey, yang mana contohnya pada tahun 1841 dia dapatkan Kuching. Lepas tu tahun yang berikutnya dia dapatkan kawasan mana pula? Sampailah hujung sekali pada tarikh 1904 rasanya. 1904 barulah dia mendapatkan kawasan yang paling hujung sekali, iaitu kawasan Lawas. So kita akan lihat satu persatu, okey, mengikut peta mengikut peta dan mengikut tahun. Ataupun kita panggil sebagai secara kronologi. Okey, pengukuhan James Brooke di negeri Sarawak. So itu yang kita akan buat pada hari ini. Okey, melalui aktiviti yang mana cikgu tak akan jelaskan dulu. Okey, awak akan mencari maklumat-maklumat ini dan awak akan isi dalam bot, okey, menggunakan James Brooke menggunakan Jamboard. Okey, menggunakan Jamboard. Boleh? Okey. Boleh bersedia dengan Jamboard Okay, so cikgu akan bagikan link Jamboard. Okay, so hari ini kita ada dua aktiviti. Satu aktiviti yang pertama, okay, so awak kena ikut arahan kena ikut arahan supaya aktiviti kita teratur. Sebab cikgu nak handle ni secara online. Okay, so awak kena ikut arahan cikgu. Okay, aktiviti yang pertama, cikgu akan bagikan satu frame, satu board. Okay, awak dengar dulu Yang mana board ini tajuk dia jelaskan usaha dan tindakan James Brooke untuk mengukuhkan kuasa di Sarawak. Okay, yang mana dalam board ni awak kena isi isi apa sahaja yang awak tahu tentang pengukuhan kuasa James Brooke di Sarawak. Nyatakan apa yang dibuat dan soalan dia ialah jelaskan. So awak kena nyatakan sekali dia punya huraian-huraian dia, tindakan-tindakan dia. Okey, tindakan yang dibuat oleh James Brooke. Okey, dalam menggunakan sticky note, macam biasa syarat dia, pertama tak boleh guna warna biru. Sticky note warna biru adalah warna cikgu. Syarat yang kedua, sila tuliskan nama awak di atas, kemudian barulah disusuli dengan jawapan. Okey, macam yang kita dah buat pada minggu lepas. Boleh Okey, so cikgu akan bagikan soalan, cikgu akan link untuk Jamboard. Okey, cikgu dah bagi link untuk Jamboard di ruangan chat, boleh masuk. Kita ada 3 frame tapi kita akan buat step by step. Kita akan gunakan frame yang pertama dahulu. Okey. Okey, cikgu dah lihat ada 3 orang dah join kita punya Jamboard. Okey, kita dah ada berapa orang ni? Berapa orang? 7 1 2 3 4 5 6 7. 7 orang. Okey, ada rakan kita baru masuk. Okey, untuk yang baru masuk sekarang ni kita sedang berada dalam Jamboard untuk aktiviti di Jamboard. Okey, cikgu akan share link dia di chat. Yang baru masuk sila lihat link yang telah cikgu share di chat dan sila masuk di Jamboard Okay, sekarang kita dah ada 7 orang di Jamboard. Okey, selamat datang yang baru join kelas cikgu. Okey, tahniah. Walaupun dah pukul 8 lebih ni, lewat sikit. Okey, cikgu sekarang ni semua rakan-rakan awak yang dah masuk daripada awal sedang berada di Jamboard sedang berada di Jamboard. Okey, kita sekarang berada di aktiviti Jamboard. So yang baru masuk boleh join di link yang cikgu dah berikan di ruangan chat. Okey, boleh lihat di ruangan chat cikgu ada bagi link. Sila masuk link tersebut dan bersedia untuk aktiviti yang pertama di Jamboard. Okey. Sekarang kita dah ada 5 campur 9, ada 9 orang Ada 9 orang di Jamboard sekarang. Okey, so kita mulakan Okey, kita mulakan. Okey, yang tak dapat join Jamboard mungkin cikgu berfikiran positif. Okey, yang tak dapat join boleh stay di Google Meet, lihat screen di Google Meet. Okey, untuk lihat rakan-rakan untuk mencari jawapan. Dan jika awak nak respon, awak tak boleh nak masuk Jamboard tapi awak nak respon, awak boleh respon di ruangan chat di Google Meet. Pun cikgu akan ambil kira juga. Okey, seperti biasa. Okey, aktiviti kita yang pertama adalah pada board frame yang pertama.
Iaitu jelaskan usaha dan tindakan James Brooke mengukuhkan kuasa di Sarawak. Okey, menggunakan sticky note yang berwarna selain daripada biru. Sila nyatakan apakah tindakan-tindakan tersebut berserta dengan penjelasan dia, huraian dia, tindakan dia, apa yang dibuat. Okey. So tuliskan nama awak, sticky note tersebut tuliskan nama awak di atas. Kemudian macam cikgu buat tu macam cikgu buat di tengah-tengah tu, cikgu tuliskan nama cikgu dan barulah nyatakan awak punya jawapan di bahagian bawah. Kemudian tampal di dalam bot yang disediakan ini. Boleh mulakan sekarang. Masanya adalah selama kita tak 10 minit cikgu bagi. 10 minit untuk aktiviti yang pertama. Silakan. Kita dah ada. Bonzian dah letak. Yang lain boleh mula sama tak apa. Tak apa sama. Tapi kalau boleh lihat dulu rakan kita tulis apa, lepas tu boleh. Kalau dia dah nyatakan tindakan, contohnya tindakan pengukuhan, awak boleh nyatakan dia punya huraian-huraian. Banyak huraian dia. So ada 7 tindakan. 7 usaha yang dilakukan oleh James Brooke untuk mengukuhkan kuasa. Apakah 7 usaha tersebut? So nyatakan di dalam bot yang disediakan. Silakan yang lain boleh mengkaji, boleh menerokai buku teks untuk mencari jawapan. Dan bila dah dapat jawapan, tulis pada sticky note dan tampal di bot yang disediakan. Boleh mula sekarang. 10 minit daripada sekarang. Sekarang pada pukul 8.15 kita akan berakhir pada jam 8.25. Saya dah ada 2 jawapan Chia Jiling dengan Bonzian. Jesslyn dah pun tampal. Tekan dulu pada sticky note tu, baru alihkan ke luar. Tekan sekali, kemudian baru alihkan ke kawasan lain. Alright. Okey. So masa dah tamat. Okey, masa dah tamat. Okey, kita lihat apa yang telah ditampal pada James Board ataupun aktiviti kita yang pertama berkaitan dengan menjelaskan usaha dan tindakan James Brooke mengukuhkan kuasa di negeri Sarawak. Mengukuhkan kuasa di negeri Sarawak. Kita lihat beberapa jawapan.
Okay, ada 7 semua sekali. Okay, 7. Kita mulakan dulu dengan kekuatan tentera Kita mulakan dengan kekuatan tentera. Cikgu akan susun mengikut usaha yang dilakukan. Okey, antara yang pertama kita ambil kekuatan tentera. Cikgu akan letak di sebelah bawah. Okey, kekuatan tentera kat sini. Okey, tu usaha yang pertama dia kukuhkan kukuhkan dia punya kedudukan di Sarawak dengan memperkuatkan lagi kekuatan tentera. Okey. Yang mana antara yang dilakukan adalah memperoleh bantuan daripada tentera laut British. Okey, mendapatkan bantuan daripada kapal laut British iaitu kapal HMS Dido. Yang mana telah berjaya menghancurkan kubu, terutamanya kubu kuat orang-orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Sekerang. Itu antara huraian yang berkaitan dengan kekuatan ketenteraan. Okey. Yang kedua, menentang kebangkitan orang tempatan. Menentang kebangkitan orang tempatan, juga ambil ini. Okey, yang mana James Brooke ni dianggap orang tempatan ni sebagai lanun. Okey, betul. Dan isu menjadi alasan tindakan meluaskan kuasa di kawasan orang Iban sebagai tindakan yang sah. So, diambil alasan itu untuk menyerang kawasan-kawasan penduduk tempatan terutamanya kawasan orang Iban yang dianggap sebagai lanun dianggap sebagai lanun oleh James Brooke. Okey. Yang ketiga adalah sokongan masyarakat tempatan. Okey, sokongan masyarakat tempatan. Kita akan lihat. Ada satu je kau ambil sebagai dia punya main dia. Okey ni. Daripada Tan Cheng Hui. Okey, Tan Cheng Hui. Aku letakkan kat sini. Sokongan masyarakat tempatan. Okey. Yang kelima, menghapuskan tokoh tempatan. Menghapuskan tokoh tempatan. Juga ambil yang Jesslyn sebagai yang kelima. Cikgu letakkan kat sini. Okey, yang keenam, memperkukuhkan pertahanan. Cikgu ambil yang Tambong Ziang. Cikgu letakkan kat sini. Okey, dan yang ketujuh adalah sokongan kewangan. Sokongan kewangan. Cikgu ambil yang Chia Ji Ling. Letak kat sini. Okey. Yang lain kita akan susun Okey. Okey. Sambil-sambil cikgu susun awak punya jawapan di frame yang pertama. Okey, kita lihat pada frame yang kedua. Okey, dan frame yang ketiga. Okey, kat situ ada dua frame yang sama Dua frame yang sama. Boleh lihat di Jamboard masing-masing. Sekarang kita ada. Okey, sila ke Jamboard semula Sila ke Jamboard semula. Okey, lihat pada Jamboard semula. Okey, ada dua frame kat situ. Frame yang kedua dan frame yang ketiga. Okey, kat situ ada peta Ada peta. Sekejap, cikgu. Okey, frame yang kedua dan frame yang ketiga. Okey, kat sini ada peta negeri Sarawak. Okey, yang mana telah mengikut tahun-tahun dia. So kat situ sila masukkan maklumat-maklumat. Contoh cikgu dah bagi kat situ. Cikgu dah bagi yang warna biru tu, sticky note ni cikgu warna biru. 1841 James Brooke mendapat kawasan mana? Kemudian seterusnya pada tahun yang berikutnya James Brooke mendapat kawasan lain pula. So nyatakan kawasan tersebut dalam sticky note dan tampal. Okey, untuk aktiviti ni cikgu dah bagi kepada beberapa kumpulan dua kumpulan, iaitu kumpulan yang pertama dan kumpulan yang kedua, benda yang sama tapi mengikut kumpulan. So untuk kumpulan yang pertama, sekarang cikgu ada 5 orang saja. Okey, 6 orang. Okey, cikgu perlukan lebih ramai lagi untuk masuk Jamboard sekarang. Untuk kita laksanakan aktiviti yang kedua sekarang. Okey. So sekarang kita ada 7 orang. Okey, 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, untuk frame yang kedua ataupun kumpulan yang pertama kat atas tu juga ada tulis kumpulan yang pertama dan kumpulan yang kedua. Okey, untuk kumpulan yang pertama, ahli kumpulan ni ialah Chia Ji Ling. Okey, Chia Ji Ling, Fu Zihao, Hiu Junyang,
dan Jesslyn. Okey, itu kumpulan yang pertama untuk isikan maklumat-maklumat mengikut kronologi pengukuhan kuasa James Brooke di negeri Sarawak. Okey, mengikut kawasan yang betul. Okey, awak nyatakan menggunakan sticky note juga ikut seperti mana contoh yang cikgu telah berikan di bawah tu. Okey, menggunakan sticky note yang selain berwarna biru. Okey, untuk kumpulan yang seterusnya, kumpulan yang kedua, kita ada Syamudeswari, Tan Cheng Hui, ada tari sini. Okey, untuk frame yang ketiga. Okey, untuk frame yang ketiga. Okey, frame yang keempat tak ada. Ada frame yang ketiga dan frame yang kedua. Okey, untuk frame yang kedua, untuk frame yang kedua, Chia Jiling, Fuzi Hao, Hiu Junyang dan Jesslyn. Untuk frame yang kedua, setakat yang ada dulu, nanti kalau ada penambahan yang masuk, kita akan masukkan dia ke kumpulan yang kedua lah. Okey, Syamudeswari, Tan Cheng Hui dan Tari sini untuk bot yang ketiga. Okey, ataupun kumpulan yang kedua. Okey, boleh mula isi berdasarkan muka surat, buku teks 118 dan 119. Boleh ringkaskan boleh ringkaskan. Ambil yang utama saja. Okey, boleh mulakan sekarang. Okey, mengikut kumpulan yang telah cikgu nyatakan tadi. Okey, ambil sticky note, tampal pada peta yang disediakan. Semua lihat pada peta kumpulan yang pertama. Okey, dia bermula dengan kumpulan 1981. Okey, kemudian 1853. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga. Kemudian 1883, ini yang keempat. Okey, kemudian 1885 yang kelima. 1890 yang keenam dan 1905 yang ketujuh. Okey. Itu adalah dia punya kronologi pengukuhan kuasa Sarawak di negeri pengukuhan kuasa Brooke di negeri Sarawak. Kumpulan yang kedua, okey, untuk kumpulan yang kedua dia tak cukup untuk 1905. Yang atas sekali ujung mungkin ahli kumpulan dia tak berapa cukup. Okey, so dah okeylah. Maknanya isi-isi tu dah ada. Cuma kena susun ikut tahun saja. Okey? Itu antara jawapan-jawapan dia lah. Alright. So, itu
berkaitan dengan pengukuhan kuasa James Brooke di negeri Sarawak. Yang pertama sekali, kita lihat apa usaha-usaha dia tadi dalam frame yang pertama. Ni cikgu dah susun Cikgu dah susun untuk frame yang pertama. Antara yang dilakukan oleh James Brooke untuk mengukuhkan kuasa di negeri Sarawak. Kemudian kita lihat juga dari segi kronologi melalui aktiviti yang kedua tadi. Awak dah susun mengikut tahun-tahun dia. 1841 sehinggalah 1905. So ini yang perlu awak tahulah. Contohnya pada tahun 1905, kawasan mana yang diambil. 1841, kawasan mana yang diambil. 1883, kawasan mana dan seterusnya. Okay. Untuk mengukuhkan kuasa sehinggalah seluruh negeri Sarawak jatuh ke tangan James Brooke. Okay. So itulah yang kita dah bincang untuk pada hari ini berkaitan dengan pengukuhan kuasa James Brooke di negeri Sarawak. Dan cikgu harap awak boleh faham, awak boleh tahu tentang usaha-usaha James Brooke untuk frame yang pertama tadi. Awak dah buat yang untuk frame yang pertama. Dan untuk frame yang kedua dan yang ketiga, awak dah buat kronologi, step by step. Okay, start dari mana sampai mana, awak dah boleh tahulah bagaimana Brooke menguasai negeri Sarawak sedikit demi sedikit. Sehinggalah 1905, keseluruhan negeri Sarawak seperti mana yang ada pada hari ini jatuh ke tangan James Brooke. Okay, so itu saja untuk Google Meet kita pada hari ini. So nanti cikgu akan bagi soalan di Telegram berdasarkan slide yang kita bincang dan juga satu soalan kebat untuk awak tulis jawapannya dalam buku latihan seperti biasa dan screenshot hantar ke link yang cikgu berikan. Okey, itu saja pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir yang bersama cikgu dalam Google Meet dan juga dalam aktiviti Jamboard pada hari ini. Kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Okey, terima kasih. Bye-bye.